Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan hasil rancangan pengajaran Harian Pendidikan Islam tahun 4 yang telah dihasilkan oleh kami bertiga. Kumpulan kami terdiri pada 3 orang, iaitu saya sendiri, Afi Rifki bin Abdul Rashid, Izul Arif bin Cik Azman dan juga Sufian Hamim bin Sadaqah. Baiklah, seterusnya berikut yang dipaparkan merupakan rancangan pengajaran harian yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Jadi pertama sekali kita berfokuskan kepada mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan dilaksanakan ialah subjek pendidikan Islam dan berfokus kepada subjek ibadah. Seterusnya kelas akan berfokuskan kepada tahun 4 dan merupakan 4 Farabi. Dan tarikh dan hari pada hari tersebut merupakan 23 Mac 2021 bersamaan hari Rabu. Masa yang akan dilaksanakan sepanjang pengajaran hari tersebut merupakan pada waktu 9.30 pagi sehingga 10.30 pagi bersamaan 60 minit ataupun 1 jam. Terusnya bilangan murid yang berada dalam kelas tersebut seramai 18 orang dan 8 lelaki dan 10 orang perempuan. Seterusnya tajuk yang akan diajarkan pada hari tersebut merupakan tutuplah aurat. Dan yang ketujuh, pengetahuan sedia ada yang ada pada murid-murid merupakan murid mengetahui sebahagian anggota tubuh badan yang menjadi aurat. Baik, sambung untuk standard kandungan. Bagi yang standard kandungan yang pertama ialah mengaplikasikan pembelajaran dengan mengajak murid menutupi aurat sepanjang kehidupannya. Jadi bagi standard pembelajaran pula, antaranya ialah menjelaskan anggota aurat, menganalisis dalil dan tuntunan Islam terhadap ke atas penutupan aurat dan menghuraikan kepentingan menutup aurat dalam kehidupan seharian. Bagi objektif pembelajaran pula, apa yang guru-guru mahukan selepas daripada mengajar dalam topik menutup aurat ini ialah dapat menyatakan konsep asas tuntutan menutup aurat, menghuraikan dan mengamalkan konsep asas menutup aurat secara sempurna, dan yang terakhir ialah menutup aurat dengan sempurna serta istiqamah dengan mengamalkan tuntutan menutup aurat serta boleh menjadi contoh kepada orang lain. Itu saja untuk standard kandungan pembelajaran dan juga objektif. Akan disambung oleh rakan saya yang lain. Seterusnya nombor 11 iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir pula ialah menjalin idea dan banding beza. Yang ke-12 iaitu gabung jalin, iaitu gabung jalin antara akidah, Al-Quran dan juga adab. Yang ke-13 iaitu penerapan nilai, iaitu mentaati perintah Allah, istiqamah dan bertanggungjawab. Yang ke-14 bahan bantu mengajar seperti LCD, laptop, pakaian dan kit pembelajaran. Seterusnya kita masuk pula kepada langkah isi kandungan, aktiviti dan catatan. Langkah pertama iaitu yang mana set induksi, iaitu diberi masa selama 3 minit. Isi kandungannya ialah untuk mencukil idea murid-murid lah. Aktiviti yang kita boleh jalankan ialah yang pertama, guru menunjukkan beberapa gambar dan dalil perintah Allah di hadapan kelas melalui LCD ataupun PowerPoint. Yang kedua, guru boleh bersoal jawab dengan murid. Lepas tu, murid melihat gambar dan membaca dalil yang dipaparkan, yang mana dipaparkan pada PowerPoint, serta murid dapat menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Okey, bagi catatan pula ialah kaedahnya, ini kita menggunakan kaedah soal jawab dan bahan bantu mengajarnya terdiri daripada LCD, laptop, persembahan PowerPoint. Yang seterusnya, langkah yang pertama iaitu pengertian konsep, yang mana kita hendak menerangkan pengertian konsep kepada murid-murid. Aktiviti yang boleh dijalankan ialah guru memberi penerangan mengenai konsep asas tuntutan menutup aurat melalui persembahan PowerPoint dan murid-murid mendengar lalu melihat PowerPoint yang dipersembahkan dan murid-murid membaca konsep tersebut dan memahami konsep secara sempurna. Dan kaedah ni juga kita boleh menggunakan kaedah soal jawab, yang mana apabila lepas murid-murid membaca, memahami semua tu, guru boleh melakukan soal jawab bersama murid-murid untuk membantu mereka untuk menyertai pelajaran tu lah dengan lebih mendalam. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan, kita boleh gunakan LCD, laptop dan persembahan PowerPoint. Baik, bagi langkah yang kedua, mengambil masa lebih kurang 18 minit, terkandung tentang bahagian anggota aurat serta adab berpakaian mengikuti syariat.
Jadi untuk aktivitinya, guru akan menerangkan tentang anggota-anggota aurat dan juga adab-adab berpakaian, dan seterusnya ialah guru membuat demonstrasi dengan menunjukkan pakaian dengan sempurna. Yang ketiga, murid-murid menjadi model pemakaian agar lebih memahami, dan yang keempat, murid-murid boleh memahami dan membezakan anggota aurat serta mengetahui adab apabila berpakaian mengikut syariat. Berikut merupakan adalah kaedah dan bahan bantu mengajar yang digunakan. Kaedah ialah soal jawab dan juga banding beza, dan bahan bantu mengajar yang digunakan adalah LCD, laptop dan juga pakaian bagi murid-murid lah, untuk mereka lebih mudah untuk aplikasikan di dalam kelas dan juga di dunia nyata. Baik, untuk langkah yang ketiga, mengambil masa lebih kurang 20 minit. Kandungannya menceritakan tentang kepentingan, hikmah dan contoh sunnah Rasulullah dalam berpakaian. Baik, yang pertama sikit, aktiviti yang akan dilakukan ada 3, dan yang pertamanya adalah murid ditayangkan video berkaitan kisah-kisah Rasulullah berpakaian. Yang kedua pula, murid dibentuk 4 kumpulan dan diberikan kad setiap kumpulan. Dan yang terakhir, setiap kumpulan perlu memisahkan antara anggota aurat dan bukan aurat, serta pakaian yang beradab dan pakaian yang tidak beradab. Kaedah yang digunakan untuk langkah ini adalah permainan menyelesaikan tugasan, dan bahan bantu mengajar yang digunakan hanya 3, LCD, laptop dan juga kit pembelajaran, termasuklah kad-kad apa semua tu. Baik, itu saja. Dan pada akhir rancangan pengajaran harian ini, semestinya lah ada penutup. Jadi penutupnya terbahagi kepada 2, iaitu dari segi penutup kognitif dan juga penutup sosial. Jadi di akhir pengajaran tersebut, guru perlulah menghasilkan soal jawab antara guru dengan murid. Seterusnya, murid juga diminta mengingati semula isi pelajaran. Murid juga diminta memasukkan isi pelajaran yang telah dipelajari. Jadi hasil daripada pengajaran pada hari tersebut, guru boleh melakukan soal jawab dengan murid supaya untuk mengingatkan lagi, untuk memperkukuhkan lagi ingatan murid-murid. Seterusnya, guru meminta untuk mengingat semula isi pelajaran. Dengan ini supaya murid dapat merumuskan apa yang telah dipelajari pada hari tersebut. Seterusnya, penutup sosial. Penutup sosial yang pertama merupakan murid diingatkan supaya sentiasa menutup dan menjaga aurat dengan baik. Yang kedua, murid juga dinasihati supaya sentiasa mengingati perintah Allah SWT supaya beristiqamah dalam menutup aurat. Jadi penutup sosial ini lebih kepada nasihat dan juga semangat kepada murid-murid. Jadi sekiranya tiada nasihat ni, maka murid-murid kurang mendapat kesan daripada pengajaran tersebut. Jadi contoh yang akan diberikan seperti memberi nasihat supaya tentang menjaga aurat, tentang tajuk yang telah dilaksanakan pada hari tersebut lah. Okey, baiklah. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kami bertiga. Maaf atas kekurangan yang telah dilaksanakan. Semua kekurangan itu datang daripada kami semua, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.